wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang ada di dalam bilik seminar ini. Kami akan membentangkan tentang konsep teisme dan etisme, iaitu kepentingan dan implikasi dalam kehidupan. Sebelum kita teruskan, kami ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Farid bin Muhammad, bersama dengan ahli kumpulan saya. Nama saya Muhammad Nur Aiman bin Zamzani. Nama saya Muhammad Ali Nazafi dari Ismail. Nama saya Kairunisa binti Harusni. Nama saya Ainul Fashazrin binti Muhammad Sahabuddin. Pertama sekali kita bergerak ke abstrak dulu, di mana kajian ini membincangkan tentang kepentingan dan implikasi terhadap konsep teisme dan etisme. Konsep etisme ni seperti yang sedia maklum telah berlanggar dengan prinsip rukun negara di negara kita, dan konsep etisme iaitu isu yang telah berlaku di negara kita dan beberapa negara yang lain. Seterusnya saya akan bergerak ke bahagian pengenalan. Nama saya Kairunisa binti Harusni. Saya akan membentangkan tentang pengenalan. Pada awalnya, etisme bukan suatu agama, tetapi merupakan satu bentuk kepercayaan yang telah menafikan kewujudan Tuhan. Kepercayaan etis bertentangan dengan teisme yang merujuk kepada kepercayaan sekurang-kurangnya satu Tuhan. Pengaruh golongan etis akan membuka ruang serta pintu yang luas kepada penyelewengan agama, dan ini juga merupakan isu global yang sedang dihadapi oleh semua agama yang ada di dunia ini bagi mempertahankan hak agama masing-masing. Seperti yang kita tahu, di Malaysia terdapat berbagai agama seperti agama Islam, agama Buddha, Hindu, Kristian dan lain-lain lagi. Jadi apa yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan etisme dan teisme? Saya akan serahkan kepada Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan teruskan kepada penerangan definisi bagi etisme dan juga teisme. Pertama sekali saya akan pergi kepada penerangan tentang definisi etisme. Jadi definisi etisme ini ia merujuk kepada satu fahaman tentang ketidakpercayaan tentang kewujudan Tuhan ataupun Tuhan-Tuhan. Okey, seperti mana yang anda tahu, etisme ini adalah satu fahaman, tetapi bagi individu yang tidak berpegang kepada kepercayaan pada Tuhan, ia dikenali sebagai golongan etis. Okey. Untuk pengetahuan semua juga, etisme ini berasal daripada perkataan Greek, iaitu etios, di mana itu adalah merujuk kepada tanpa, theos itu juga merujuk kepada Tuhan-Tuhan. Jadi ia selari dengan maksud etisme itu. Fahaman ini juga selari dengan fahaman yang dibawa fahaman dengan naturalisme falsafah, iaitu menolak akan kewujudan Tuhan dan juga alam gaib. Okey, seperti mana yang saya beritahu tadi, etisme adalah kepercayaan, adalah fahaman yang tidak percaya akan kewujudan Tuhan, tetapi untuk teisme adalah sebaliknya, iaitu fahaman yang mempercayai dan juga mengimani dan akan kewujudan Tuhan. Selain itu juga, teisme ini merujuk kepada percaya kewujudan Tuhan, walaupun kewujudannya mungkin tidak dapat dikesan dengan cara biasa, hanya melalui fikiran-fikiran yang rasional ataupun logik, dan juga tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Saya ingin tambah juga, teisme ini terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitu yang pertama adalah monoteisme. Monoteisme ni adalah percaya bahawa Tuhan hanyalah satu. Sebagai contoh, agama Islam. Agama Islam berpegang bahawa Tuhan adalah satu,
seperti mana dibuktikan di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahawa Allah itu Maha Esa. Ahad itu sudah merujuk kepada satu. Allahus Samad, bahawa Allah itu adalah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, bahawa Allah itu adalah Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada satu pun di dalam dunia ini yang dapat yang setaraf dengannya. Jadi itu adalah salah satu contoh agama, iaitu agama Islam yang berpegang bahawa Tuhan hanyalah satu. Yang kedua adalah politisme. Politisme ni adalah percaya bahawa Tuhan wujud tetapi lebih daripada satu, seperti agama yang dipegang agama Hindu. Okey, setakat itu sahaja daripada saya. Saya teruskan kepada instruksi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Nazafi dari Ismail. Saya akan bincangkan tentang dapatan kajian kumpulan kami. Untuk kumpulan kami menggunakan dua kaedah untuk dapatkan dapatan kajian. Yang pertama, kumpulan kami menggunakan mengumpul data melalui survey. Dan kedua, kami menggunakan kaedah online ataupun atas talian. Okay, seterusnya, tinjauan dilakukan terhadap pelajar-pelajar UTM dan majoriti responden kami daripada pelajar PKMP. Dan yang pertama untuk yang pertama, majoriti pelajar yang disoalasi ini adalah beragama Islam, selebihnya beragama Hindu dan Kristian. Soalan yang pertama ni bukan kami nak tahu bahawa apa agama yang dianuti oleh pelajar. Kami sebenarnya nak tahu apakah pelajar ini beragama ataupun tidak beragama. Tapi mesti ada yang tertanya, kenapa ada tak responden daripada mereka yang etis? Balangnya tidak ada. Sebab itulah kami menggunakan kaedah yang kedua, iaitu menggunakan kaedah online, kajian online. Okey, seterusnya hampir keseluruhan responden mempelajari ilmu agama daripada ibu dan bapa. Di sini kita boleh lihat betapa pentingnya peranan ibu bapa untuk mendidik anak-anak tentang didikan agama, supaya mereka ni dapat mengenal diri sendiri, menjadi seorang insan dan mengenal mencari erti kehidupan. Okay, setiap agama mempunyai faedah yang boleh dinikmati. Seperti kita tahu, setiap agama mengajar penganutnya untuk sentiasa berfikiran positif. Tak kisah kalau kita ditimpa musibah walau sekalipun. Okey, kajian daripada Harvard mendedahkan anak-anak yang dididik dengan didikan agama ini lebih cenderung untuk hidup lebih sihat dan sejahtera apabila mereka masuk ke alam dewasa. Okay, agama banyak memberi impak kepada perkembangan budaya. Sebagai contoh yang paling dekat kita sekarang ni adalah musim perayaan. Tak kisahlah agama apa pun, mesti ada perayaan dia. Bayangkanlah negara tidak ada agama, adakah perayaan itu kita boleh sambut? Dan yang paling penting, adakah kita mampu menikmati cuti raya? Okey, seterusnya kebanyakan negara menurut Oxford Handbook of Atheism, terdapat kira-kira 450 juta hingga 500 juta orang berfahaman etis di dunia, dan populasi China di tangga yang pertama, kedua adalah Jepun dan ketiga adalah Sweden dan sebagainya lah. Yang persamaan yang paling ketara kita boleh lihat daripada negara-negara yang banyak golongan etis ni adalah negara-negara ini adalah merupakan negara yang maju, tak kisahlah daripada segi teknologi ataupun ekonomi. Contohnya China dan Jepun, mereka ni sentiasa bersaing dengan Amerika Syarikat dari segi ekonomi dan teknologi. Kita boleh lihat pada poin yang terakhir, iaitu kebanyakan negara yang punya peratusan penduduk etis yang tinggi lebih maju. Okay, seterusnya kita beralih kepada isu. Okey, siri isu yang pertama, tak kisahlah daripada etis ataupun teism. Isu yang pertama, kita
boleh katakan siri peperangan yang berlaku antara dan sesama agama. Sebagai contoh, kita boleh lihat pada sudut sejarah, banyak peperangan yang berlaku disebabkan oleh agama, antara agama. Contohnya adalah perang salib, perang Saxon dan sebagainya. Dan ada juga perang sesama agama. Sebagai contoh adalah perang Siffin dan perang Jamal. Okay, seterusnya terdapat kes yang menyentuh sensitiviti agama. Sebagai contoh, penyalahgunaan kalimah Allah di dalam kitab Bible, dan seterusnya ada pembantahan pembinaan kuil agama Hindu di Seksyen 23 Shah Alam yang menyebabkan perpecahan dan pertelikahan di antara bangsa dan agama berlaku. Seterusnya, diskriminasi antara agama yang menimbulkan isu penindasan. Ada agama yang menindas agama lain. Sebagai contoh, kita boleh lihat pada buktinya adalah agama Yahudi. Mereka dibenarkan untuk mengenakan riba terhadap agama lain. Riba ataupun dalam arti kata lain, interest, ya. Tapi mereka membenarkan mengenakan riba terhadap agama-agama lain, tapi mereka dilarang untuk mengenakan riba sesama saudara sendiri. Ini menimbulkan isu double standard. Okey, seterusnya kita bergerak pada isu etis. Bilangan golongan etis semakin meningkat. Kita boleh lihat banyak kumpulan banyak komuniti etis yang semakin meningkat, terutama di media sosial seperti Facebook, Instagram dan sebagainya. Kita sebagai buktinya, kalau anda mempunyai Facebook, anda boleh mencari grup Facebook Warung Etis. Warung Etis itu adalah kumpulan etis di Malaysia, dan terdapat kira-kira 5,000 orang etis. Dan jangan terkejut, dalam grup tu banyak yang berbangsa Melayu. Dan yang seterusnya, fahaman etisme berlawanan dengan rukun negara. Kita sedia tahu bahawa kita berpegang teguh pada sebagai panduan rakyat Malaysia, panduan asas rakyat Malaysia, kita berpegang teguh pada rukun negara. Yang paling jelas kita mengetahui etisme sudah pasti berlawanan dengan rukun negara. Prinsip pertama rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Seterusnya saya berikan kepada Nisa untuk bertanggung. So, apakah punca golongan TIS kepada golongan etis? So, seperti yang kita tahu, kurang didikan agama juga merupakan punca utama seseorang menjadi tidak percaya akan agama masing-masing. So, dan seseorang yang tidak mengamalkan ajaran agama dengan betul akan membawa mereka kepada fahaman yang terpesong. So, seperti yang kita tahu, ibu bapa memainkan peranan yang penting untuk mendidik anak-anak. So, jadi sebagai ibu bapa, kita wajib memberikan didikan yang bagus untuk menjadikan anak-anak insan yang berjaya dan berakhlak mulia dan sentiasa mengamal dan mentaati perintah Tuhan dan agama masing-masing. Yang kedua, kemunculan media baru dan penerbitan alternatif yang sukar dikawal. Seperti yang kita tahu, remaja sekarang sering bermain telefon bimbit, di mana mereka akan menggunakan media sosial sebagai sahabat mereka pada zaman sekarang. So, penyebaran fahaman melalui media yang bebas, dia akan mengkritik dan mempersoalkan ajaran yang telah menerbitkan idea liberalisme and pluralisme agama. So, yang ketiga, kejahilan tentang ilmu agama kepada individu. So, oleh hal yang demikian, kita seharusnya lebih
mendekatkan diri dengan Tuhan dengan memperbanyakkan dan mempelajari ilmu agama. Keempat, taksub akan kebebasan. Ini kebanyakan golongan etis ni dia mahukan kebebasan di mana mereka mahu melakukan perkara dengan sesuka hati tanpa ada larangan dan tanpa ada sebarang halangan. So yang kelima adalah faktor morality. Golongan etis percaya bahawa moral tidak perlu wujud daripada rasa takut terhadap neraka ataupun ganjaran daripada syurga. So mereka menganggap kebolehan manusia tu ada untuk melakukan baik tu ada batas, melakukan jahat tu ada batas, dan mereka menganggap apabila mereka murtad ataupun percaya yang tak Tuhan, so mereka ni bebas melakukan apa-apa perkara tanpa rasa yang diorang tak ada dosa. Seterusnya tentang kesan, saya akan serahkan kepada Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada saya, Ahmad Farid bin Muhammad. So saya akan membincangkan tentang kesan terhadap konsep etisme dan konsep etisme. So saya akan bergerak pada konsep etisme dulu, iaitu yang pertama adalah lebih ramai masyarakat yang daripada konsep bertuhan akan terjerumus dalam konsep etisme ini. Hal ini kerana mereka ini kurang pendidikan agama dan kurang didikan agama. Dan sekarang ni terdapat beberapa teknologi yang maju di mana mereka boleh menyebarkan berita tentang konsep etisme. So diorang ni yang ada rasa nak mahukan kebebasan di mana tanpa Tuhan, mereka akan terjerumus kepada konsep etisme ini. So seterusnya ialah berlakunya pelanggaran prinsip rukun negara di Malaysia. Seperti yang sedia maklum, rukun negara telah diperkenalkan pada tahun 1970 untuk mengukuhkan perpaduan negara di negara kita. Disebabkan golongan etisme ini terdapat berlakunya pelanggaran di dalam rukun negara. Okay, seterusnya kita bergerak kepada konsep etisme. Yang pertama ialah berlakunya pergaduhan antara dan juga beberapa puak di dalam sesama agama dan juga agama lain. Sebagai contoh, seperti yang dimaklumkan tadi ialah pergaduhan di antara sesama puak berkaitan dengan kuil di Selangor. Hal ini berlaku kerana mereka ada perselisihan faham di antara mereka dan sesama puak. Okey, seterusnya ialah melahirkan rasa benci dan fobia terhadap agama-agama lain. Sebagai contoh, Islamfobia lah, di mana dia telah berlaku beberapa tahun lamanya. Seterusnya dia akan mempengaruhi berlakunya penindasan terhadap agama sendiri ataupun agama lain. Sebagai contoh yang kita boleh nampak di negara Palestin, di mana kaum Yahudi, Zionis, mereka menindas Islam di Palestin. Seperti contoh, apabila mereka solat, mereka akan kacau mereka yang solat. So saya akan bergerak seterusnya beralih kepada cara mengatasi. Okay, Assalamualaikum. Saya Azulfa. Saya akan bentangkan cara mengatasi. Okey, cara mengatasi konsep etisme dan etisme ni, first, guna
masyarakat ni kita perlu asah bagi menghadapi serangan-serangan pemikiran yang lebih mencabar mengikut peredaran zaman. Ada. Tahu tak ada? Dari actually tak ada. Teruskan. Okey, kenapa kita kena asah minda masyarakat ni sebab sekarang kan kita zaman dah semakin moden, so banyaklah dia punya apa tu orang panggil fahaman dan juga pengaruh. So kita perlu asah minda masyarakat ni dari zaman sekolah, universiti sebab selalunya kita kena bermula dari bawah sebab masa ni lah minda-minda masyarakat yang muda ni diorang macam orang panggil apa, fresh, macam nak cuba benda baru, macam tengok benda ni okay, nak try. Okay. Kemudian kita menyediakan perkhidmatan kaunseling dan teleinfo bagi memudahkan masyarakat membuat aduan. Hari ini bertujuan untuk macam kalau kita macam nampak okay, ada satu grup ni dia macam grup autisma macam yang Alif bagi tahu tadi. So kita tengoklah dari situ, kita macam tengok grup ni dia betul ke tak, dia macam apa fahaman dia, dia mau tu kepada mana, terpesong ke tak grup ni. Okay. Seterusnya penglibatan media massa dan media cetak dalam menyebarkan maklumat berkenaan isu ini. Saya rasa untuk penglibatan media massa ni saya rasa penglibatan media massa ni lagi pentinglah sebab yelah kan kita kan zaman kita kan dah moden kan, so mostly setiap orang pun ada phone sendiri kan, tablet apa semua, so mudahlah berbanding kalau media cetak ni mungkin setengah orang lah, macam orang-orang yang dah berumur kan, dia orang akan bergantung kepada surat khabar ke buku-buku kan. Okey, seterusnya mengadakan ceramah, forum serta kuliah mengenai isu ini. Untuk mengadakan ceramah, forum serta kuliah ini saya rasa untuk sesuai untuk semua agama lah, sebab takkan agama Islam nak bagi ceramah ke agama lain kan. Okey. Seterusnya kesimpulan, agama ni adalah pegangan yang harus adalah dalam setiap diri masyarakat sebab setiap agama ni dia ada cara dia sendiri, macam peraturan berkaitan kehidupan dan juga seluruh aspek kehidupan lah dari segi individu, masyarakat, politik dan lain-lain. Okay, terima kasih. Okey, dah. Okey, kelas. Kumpulan ni buat presentation, tajuk ni berat tau. Dan info yang dikongsi ni berharga tau. Yang mana awak ni belajar online, saya tahu mungkin awak tutup kamera, mungkin tak faham pun. Hari ni diorang ni ambil effort tau. Jadi kalau awak tengok diorang terkia-kia ni, kan, kalau nak cerita fun ni senang sikit. Tapi ni nak cerita macam, kau kena faham benda ni. Kalau tak ada, kau tak boleh cakap. Faham tak? Tu sebab kau tengok kawan-kawan kau menggigil kat depan. Sebab tajuk ni berat. Kan? So the way untuk kita respect, kita dengar, pinjamkan telinga. Faham? Sebab nanti korang habis belajar, kau jangan terperanjat kalau dalam interview tiba-tiba disuruh kau cerita tentang falsafah. Dah pernah kena tau. Dia tak tanya subjek kejuruteraan awak. Kau nak cerita apa? Budaya 3F. Alright, so bila orang cerita ni faham betul autism, autisme, autisme. So kena faham, dengar. Alright, so awak ni Alright, so terima kasih kepada kumpulan 6. Saya rasa kumpulan awak berjaya mencanai tajuk ni dengan baik ya. Cuma kat poster ni kena tambah baik lah. Cuma bila awak bagi carta tu, awak kena bagi tahu saya apa yang ada pada carta pai tu. Bukan carta pai tu tampal macam tu. Faham? Alright, saya suka cara pembentangan siapa tadi? Muhammad Alif. Alif kan? Alif ni dia knowledgeable, dia ada ilmu, tapi dia takut. Alif, kau sangat kau ada knowledge lah berkaitan dengan apa yang kau nak share. Jadi you ni orang kata sebelum you present dia dah tahu tau. Kan, kita pun tak tahu ada warung artis ni semua kan. Sebab mungkin majoriti yang ada, Melayu yang ada dalam tu, dia just a follower. Hari ni daripada follower tu yang jadi penyakit. Follow, tak ada akar diri. Faham? Cakap Islam tapi tak semayang. Contoh. Right? Kita tak boleh nak salahkan mak ayah kita kena tanya diri kita. Right? So kita kena bawa nilai tu. So
So dia yang dia bagi makluman, right? So apa yang Alif bagi tahu tu very informatif, right? Sangat informatif, right? Jadi bukan benda yang senang, kan? Sebab tu kalau tengok siapa Farid nak cakap pun macam terkikial nak cakap, okay? Right? So tapi saya suka apa yang Alif Nazafi ya. Sebab saya nampak dia ni tapi dia menggigil. Nampak shaking. Abang semua shaking. Husna kan? Husna Hairunisa. Nisa pun shaking, takut. Semua jadi takut. Semua takut. Mula kau tengok Alif awal, Farid awal dengan Farid ujung. Beza tak? Beza. Awal tadi dia gigil, ujung tadi dia dah nampak. Dia dah dapat vibration energy daripada group. That's why saya nak team. Faham tak? So thank you very much. Saya faham dengan pembentangan anda. Jadi bila anda bagi kongsi ilmu, apa yang anda cerita, saya tak tahulah diorang ni nak ikut ke tak. Saya mengikuti. Satu demi satu. Right, Tania? So cuma pada poster ni perlu ditambah baiklah. Ada beberapa perkara especially kita nak highlight orang kata kalau dekat objektif ni nak mengenal pasti tahap kefahaman, kan? Kalau yang kedua membincangkan apakah bentuk, mungkin bentuk tu kat isu. Saya nampak kat isu. Ada kena kemaskan sikit, ya. So thank you very much. So untuk lebih lanjut berkaitan dengan dia, nanti saya ni kembali, ya. Buka diri, jangan takut. Tak takut. Kau takut, semua ilmu hilang.